Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita pada pagi ini dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur Al-Quran. Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan bersama-sama di muka surat 527 insya-Allah. Hari ini kita bersama-sama dalam surah An-Najmi daripada ayat 27 sehingga ayat 44. Hari ini 14 hari bulan Jamadil Awal tahun 1442 Hijriah bersamaan dengan 29 hari bulan Disember tahun 2020. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala dengan sesi kita ini, dengan masa kita yang kita berikan untuk mempelajari sedikit, mendengar sedikit daripada tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan moga menjadi panduan kepada kita dalam kehidupan kita untuk hari ini dan seterusnya insya-Allah. Apakah dia yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita, nak ceritakan kepada kita di dalam muka surat 527 kita pada hari ini. Insya-Allah kita masuk kepada ayat 27 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal untha wa ma lahum bihi min ilm in yattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, itu adalah ayat yang saya bacakan tadi, ayat 27 dan juga ayat 28 untuk keberkatan kita pada pagi ini. Apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya di dalam muka surat ini? Dalam muka surat 527 yang akan kita bacakan pada hari ini, Allah Subhanahu wa taala mencela banyak daripada perkara-perkara yang dikatakan, yang dituduh, yang dilabelkan oleh orang-orang kafir ni terhadap Islam, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ayat 27 yang pertama yang kita bacakan tadi ni, Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahawa orang kafir ini, mereka ini melabelkan satu benda yang memang ataupun mengatakan terhadap Allah Subhanahu wa taala satu perkara yang sangat-sangat tidak layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu apa? Iaitu mereka ini, dikata orang yang tidak beriman ini, mereka ini tergamak, dia kata, menamakan malaikat itu. La yusammunal malaikata, apa-apa malaikat lah secara umumnya. Malaikat ni mereka tergamak mengatakan bahawa malaikat itu adalah perempuan. Sedangkan malaikat ini tidak ada lelaki, tidak ada perempuan, tidak ada jantan, tidak ada betina, tidak ada. Semua tu jantina-jantina itu ialah manusia. Jantina-jantina itu ialah haiwan. Bukan ya malaikat. Malaikat tidak termasuk. Takkanlah kita nak kata batu, contohlah katakan batu tu batu lelaki, batu perempuan. Tak ada semua tu kan. Semua tu adalah satu tuduhan, satu label yang sangat-sangat tidak patut kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala mencela mereka dengan sifat mereka ini. Yang kedua, seterusnya ialah wa ma lahum bihi min ilmin. Allah Taala menyebutkan alasan, Allah Taala menyebutkan mencela mereka lagi ni, iaitu apa? Daripada mana mereka dapat benda ni semua ni? Malaikat ni jantan, malaikat ni betina, malaikat ni laki, malaikat ni perempuan. Daripada mana semua ni? Jadi Allah Taala kata wa ma lahum bihi min ilmin. Mereka mengatakan perkara-perkara tu semua tu tak ada bukan daripada satu sumber yang betul. Bukan daripada sumber, bukan satu benda yang sahih, satu benda yang boleh dipercayai. Jadi sebelum daripada ini kita telah bincangkan kan, dan juga kita telah sebutkan semalam dalam sesi sebelum daripada ni, iaitu apakah tema kepada surah ini. Tema kepada surah An-Najmi ini kita dah sebutkan. Jadi kepada sesiapa yang tak sempat mendengar semalam, silakan untuk kembali semula mendengar sesi kita sebelum daripada ini, menceritakan tentang sumber-sumber ilmu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan di sini, iaitu apa? Manusia ni yang mengatakan, orang-orang kafir kepada akhirat yang mengatakan bahawa malaikat ini perempuan itu sebenarnya bukannya datang daripada satu sumber yang betul. Mereka ini tak tahu dapat daripada mana. Itu semua adalah in yattabi'una illa zon. Allah Taala kata mereka semuanya hanyalah mengikut zon. In yattabi'un, in tu maknanya tidak adalah mereka ini mengikut melainkan zon saja. Jadi kita tengok di sini bahawa dalam kehidupan kita ni kan, ada perkara-perkara yang mana perkara tu adalah zon saja, sangkaan saja. Benda tu adalah tak betul. Jadi kalaulah satu benda tu tak betul, maka kita janganlah kata ia tu macam pasti 100% kalau dah tak betul. Itu adalah, jadi kebanyakan daripada
Sebagai contohnya lah, jumpaan-jumpaan sains, hukum-hukum sains dan sebagainya, setengah-setengah daripadanya itu hanyalah merupakan zon-zon sahaja. Bukan tak boleh kita pakai, kalau tidak bertentangan dengan syarak tidak jadi masalah kan. Cuma jangan katakan itu adalah satu benda yang pasti. Allah Taala berkatakan inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Zon ini dia tidak boleh mengubah satu kebenaran itu langsung. Dia tak boleh kalau benda itu adalah betul, maka dia, iaitu apa? Contoh di sini ialah malaikat itu adalah tidak jantan, tidak betina, tidak lelaki, tidak perempuan. Tiba-tiba datanglah manusia-manusia ni kan yang mengatakan bahawa apa ni? Ni adalah perempuan. So ini adalah satu benda yang datang daripada zon, sangkaan saja, dan zon ni tak boleh mengubah apa-apa pun. Mengubah apa-apa kebenaran. Kalau benda itu betul macam tu, so dia akan betul, dia tak akan berubah menjadi tidak betul kerana zon-zon manusia. Begitulah juga kita kan dengan Islam kita pada hari ini. Islam adalah datang daripada Allah, datang daripada pencipta manusia. Maka dia adalah betul, ianya adalah betul, ia adalah hak. Tiba-tiba datanglah zon-zon manusia mengatakan bahawa kalau kita beramal dengan Islam, kalau kita mengikut Islam, kalau kita memberhentikan Islam, kalau kita melaksanakan Islam, maka akan jadi macam ni, macam ni. Itu adalah sangkaan-sangkaan yang tidak akan dapat mengubah langsung satu benda yang benar. Jadi kita balik semula kepada penceritaan kita pada hari ini, iaitu apa? Kita katakan bahawa al-haqqu, dia tetap akan al-haqqu, dia tak akan dapat dirubah oleh az-zon. Seterusnya, fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illa al-hayatad dunya. Allah Taala sekarang ni memberi dia kata fa' di sini, fa'arid ni, fa' di sini ialah lil fasihah ataupun lil ifsah, lil ifsah ataupun lil fasihah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di sini apa? Iaitu wahai Muhammad sekarang. Jadi sekarang ni kembali kepada Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, fa'arid amman tawalla. Mereka dah tawalla ni maknanya berpaling. Mereka dah tak nak kepada Islam, mereka tak nak dengar dah, kamu dah cerita macam-macam, mereka tak nak dengar juga. Maka oleh kerana itu wahai Muhammad, fa'arid, jangan layan, jangan ambil hirau, jangan ambil kira. Janganlah kerana mereka ni tak layan maka engkau ni berhenti daripada dakwah engkau. Tapi teruskan kerja engkau, jangan layan mereka ni. Fa'arid amman tawalla. A'rada ni dalam bahasa Arab artinya ialah apabila seseorang itu memalingkan pipinya daripada satu-satu benda. Itu a'rada, gitu, a'rada, memalingkan. Jadi erti sini fa'arid, maka palinglah kamu wahai Muhammad, jangan layan mereka ini dari orang-orang yang tawalla an zikrina, orang-orang yang tak nak dengar peringatan kami iaitu Al-Quran tu. Tak apa, mereka tak nak dengar sudah. Gitu. Walam yurid illal hayatad dunya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sebab dan reason kan. Kenapa orang-orang ni tak nak dengar Al-Quran? Kenapa? Jadi Allah Taala sebutkan kat sini, mereka ni orang yang tak nak dengar Quran ni sebenarnya mereka ni tidak mahu melainkan al-hayatad dunya. Mereka ni nak hidup dunia je. Mereka nak apa yang nampak. Apa yang kamu cerita ni tak nampak kan. Banyak benda tak nampak. Akhirat tak nampak, syurga tak nampak, neraka tak nampak, pahala tak nampak, dosa tak nampak. Jadi semua apa yang kau bawa ni tak nampak. Jadi sebab tu mereka tak nak. Mereka nak yang nampak. Kalau kita kata sekarang ni pada hari ni maddiyin, ada satu golongan ni, bukan satu golongan lah, ramai lah kan, bukan satu kelompok kecil, tapi majoriti manusia atas dunia ni nak apa? Maddiyin. Mereka ni maddiyin itu mereka nak apa yang nampak, apa yang boleh dihidup, apa yang boleh dilihat dengan teropong, apa tak kira lah kecil besar ke dan sebagainya kan, tapi apa benda yang boleh dirasai, disentuh, dinampak lah. Benda-benda gaib ni mereka tak nak percaya. Jadi itu nama dia maddiyin dalam bahasa Arabnya. Jadi artinya mereka ini itulah Allah Taala sebut itu. Allah Taala walam yurid illal hayatad dunya. Kemudian zalika mablaghuhum minal ilmi. Allah Taala kata sekarang ni zalika mablaghuhum minal ilmi. Setakat itulah saja. Apa yang mereka dapat capai dalam pengetahuan mereka. Memang manusia ni Allah Taala beri otak. Dia tak boleh berfikir benda yang di luar daripada apa yang mereka nampak. Jadi mereka gunalah alat apa-apa pun, alat besar mana, alat kecil mana ke, alat apa-apa saja kan, secanggih mana pun ayat, mereka hanya akan nampak apa yang dunia ni saja, yang ada atas dunia saja, yang maddi saja. Apa yang selain daripada itu mereka tak akan nampak. Jadi kalaulah manusia ni nak bergantung semata-mata kepada apa otak mereka saja, apa yang tak nampak, apa yang tak dapat dilihat oleh mata, apa yang tak dapat diteropong, tak dapat dilihat, maka mereka akan katakan tak ada. Maka itulah Allah Ta'ala kata zalika, yang demikian itu sebabnya semua itu adalah kenapa? Mablaghuhum minal ilmi. Setakat tu saja.
Sebab itulah kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah jadi kita ni orang yang mana mablaghuhum minal ilmi, setakat tu saja ilmu kita, setakat tu saja pengetahuan kita. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Jadi Allah Taala sebut sini, ini adalah lagi kita katakan tasliyah, hiburan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi ni tak kecewa, supaya Nabi ni tak resah, supaya Nabi ni tak sedih. Sebab apa? Ramai di kalangan orang-orang Quraisy pada masa itu, iaitu ni tahun yang kelima ni, kita cerita sekarang ni kan, tahun yang kelima kenabian Nabi dah berdakwah benar-benar ni kan, tiba-tiba ramai di kalangan mereka ni berpaling, tidak mahu menerima. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, tak apa, aku tahu siapa yang akan berterusan. A'lamu biman dhalla sini sesiapa yang sesat, tapi maksud sini ulama tafsir kata iaitu sesiapa yang berterusan dalam keadaan sesat, yang dah mendengar penjelasan kamu, dah mendengar apa yang kamu sampaikan, tapi mereka tak nak dengar juga. Itu aku tahu. Kau Muhammad jangan sedih, aku tahu siapa mereka. Kemudian, dan Allah Ta'ala tahu wa huwa a'lamu biman ihtada, dan Allah tahu siapa yang mendapat petunjuk. Seterusnya ayat yang ke-31 sekarang, ayat yang ke-31. Apa Allah Subhanahu Wa Taala kata? Minta maaf hari ni gelap sikit sebab di Bandar Seri Begawan ni nak hujan insya-Allah. Moga-moga tidak hujan Ayat yang ke-31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bagi milik Allah lah. Bagi Allah lah segala apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Jadi wahai Muhammad, kau sedang berdakwah kepada mereka ni. Mereka ni hanyalah sekecil, secubit, sekelumit daripada makhluk yang ada di atas muka bumi. Jadi oleh kerana itulah maka wahai Muhammad, kau jangan sedih. Sebab apa? Segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi ini, sebenarnya semua itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka juga adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tahu semua apa yang nak berlaku, apa yang akan berlaku, apa yang telah berlaku, semua Allah Taala tahu. Jadi jangan kamu sedih. Semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asa'u bima amilu. Semua tu Allah Taala buatkan apa? Kerana Allah Taala nak membalas orang-orang yang membalas apa yang manusia itu lakukan. Allah Taala tak balas kecuali apa yang manusia lakukan, apa manusia laksanakan. Jadi kalau manusia buat benda tu, Allah Taala beri balas mereka kan. Jadi kalau mereka ni buruk, Allah Taala balas buruk kan. Kalau mereka ni teruk, Allah Taala balas dengan teruk kan. Jadi Allah Taala sebut sini kan, allazina asa'u bima amilu. Kerana kejahatan mereka, maka Allah Taala balas dengan kejahatan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Dan orang-orang yang baik Allah Taala akan balas dengan kebaikan. Allah Taala panggil kat sini ahsanu bil husna, iaitu orang-orang yang muhsin lah kita panggil. Muhsin dalam bahasa Arabnya ahsanu, maknanya ahsanu orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik Allah Taala akan balas dengan bil husna, dengan kebaikan. Siapakah orang yang baik-baik ni? Siapakah orang-orang yang muhsin ini? Allah Ta'ala sebutkan selepas daripada itu. Orang-orang yang muhsin ni ialah allazina yajtanibuna kabairal ismi. Ada beberapa sifat di situ yang Allah Ta'ala sebutkan, iaitu lebih kurang 4 sifat lah. 4 sifat orang-orang yang muhsin di sini. Banyak di tempat lain banyak lagi, tetapi di dalam ayat ini, di dalam ayat yang ke 32 ini, ada beberapa sifat orang-orang yang muhsin. Yang pertama sekali iaitu orang-orang yang yajtanibuna kabairal ismi. Mereka ini ialah orang-orang yang menjauhi daripada kabairul ismi, maksudnya ialah dosa-dosa besar. Jadi ulama kata dosa-dosa besar ni dalam part yang pertama ni ialah secara umumnya, secara umum. Apa? Iaitu apa-apa yang dosa besar lah. Membunuh orang ke, memakan harta anak yatim ke, memakan harta orang dengan batil ke, dan sebagainya. Itu nama dia ialah kabairul ismi. Yang keduanya ialah wal fawahish. Fawahish ni ialah benda-benda yang buruk, benda-benda yang keji, berzina ke, minum ke, dan sebagainya, benda-benda yang keji kan. Kadang-kadang setengah-setengah benda. Yang atas tu kan apa disebutkan ini pengulangan, ataupun ulama kata ini adalah ataf daripada khas kepada am. Yang atas tu kabairul ismi tu am, umum. Kemudian fawahish tu lebih khusus lagi, termasuk juga dalam dosa besar, tapi dia kadang-kadang ada dosa besar tu yang mana dipandang buruk. Orang pandang buruk, orang pandang orang kata kotor lah, benda jijik, benda buruk. Jadi itu nama dia fawahish. Jadi kesimpulannya adalah semua itu adalah dosa besar. Kemudian seterusnya illal lamam. Illal lamam, kecuali Allah Ta'ala sebut sini ialah kecuali dosa-dosa kecil. Itu adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan al-lamam tu maksudnya ialah dosa-dosa kecil.
Jadi dosa-dosa kecil ini maknanya kadang-kadang terbuat jugalah oleh orang-orang muhsin ni. Walaupun dia ni orang baik, tetapi kadang-kadang mereka ni terbuat. Tetapi setengah ulama kata dia akan terhapus apabila mereka ini menjauhi dosa-dosa besar. Setengah ulama kata dia akan boleh terhapus insya-Allah dengan sembahyang, dengan menunggu sembahyang, dengan antara Jumaat hingga Jumaat, di antara Ramadan hingga Ramadan, mana perkara dengan ambil wuduk dan sebagainya, maka perkara itu dia akan boleh terhapus illa lamam. Jadi lamam itu satu pendapatlah. Al-lamam tu ialah daripada perkataan qalla. Lamma tu maknanya qalla tu maknanya sikit kan. Jadi kecil lah kan. Seperti kalau dalam bahasa Arab dia kata alamat ta'am, seorang tu alamat ta'am artinya lah seorang tu yang makan sikit. Tapi ada setengah ulama lain kata maksud illal lamam ni ialah maknanya tidak mendekati, tidak pergi dekat. Dia ni adalah maknanya tidak mendekati dosa-dosa, tidak mendekati dosa-dosa besar tadi tu. Itu adalah pendapat-pendapat ulama, tapi pendapat yang masyhur kita katakan adalah al-lamam itu adalah dosa-dosa kecil. Jadi makna orang muhsin ini makna bukanlah tidak berdosa, tetapi dia menjauhi dosa-dosa besar, dan dia kecuali kalau yang berlaku pun padanya adalah dosa-dosa kecil saja, maka orang tu dipanggil sebagai muhsin. Yang keempat, sifat yang keempat Allah Taala sebut sini lah, iaitu apa? Fala tuzakku anfusakum, iaitu dia tidak mentazkiyah dirinya. Tazkiyah dirinya itu menyebut-nyebutkan tentang kehebatannya dengan kebaikannya. Dia rasa dia adalah baik, dia adalah lebih daripada orang dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di sini fala tuzakku anfusakum, maka janganlah kamu ni tuzakku anfusakum, maknanya kamu ni merasa diri kamu ni hebat sangat. Ulama kata di sini maksudnya ialah apa? Maksudnya ialah janganlah kamu menaikkan diri kamu sendiri. Kerana apa? Kerana takjub, kerana rasa bangga, kerana merasa takabur dan sebagainya. Itu yang tak boleh. Tapi kalau kerana sebab-sebab yang dibolehkan, maka dibolehkan. Sebagai contohnya, ialah contohnya kalau kita ni masuk mahkamah contohnya kan. Ulama sebut kan, kalau masuk mahkamah, orang kata kita ni jahat dan kemudian kita nak katalah bahawa kita ni baik dan sebagainya, ataupun adalah sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh syarak, maka ianya adalah dibolehkan. Jadi insya-Allah kan kita tahu sendiri kan niat kita dan sebagainya kan. Kenapa kita nak bercerita tentang kebaikan kita? Kalau dalam keadaan-keadaan biasa tak ada sebab apa-apa, itu maknanya ditakuti kita ni adalah ada takjub. Jadi kalau kerana sebab-sebab yang membolehkan, insya-Allah kalau sebab tu adalah benar, maka insya-Allah maka ianya adalah dibenarkan oleh syarak. Jadi fala tuzakku anfusakum, kemudian Allah Taala sebut lagi apa lagi, iaitu wa a'lamu bimanittaqa. Allah Taala reason Allah Taala sebut kat sini kan, Allah Taala tahu siapa yang bertakwa, siapa yang baik, siapa yang ni. So tak payah kamu ceritalah kan, kecuali kan sebab-sebab yang kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan juga dalam ayat tadi kan selepas daripada Allah Taala kata apa, inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Ini masih lagi ayat 32 kan. Allah Taala ni wasi'ul maghfirah, luas maghfirahnya, luas keampunannya. Yang maknanya ini Allah Taala ni sangat-sangat suka untuk memberi maghfirah kepada hamba-hambanya. Kalau hambanya dalam hadis yang lain kan, dalam hadis 40, sebagaimana ada kita sebutkan baru ni kan, di dalam syarah hadis 40, hadis yang ke-42, hadis yang ke-42, hadis yang terakhir daripada hadis 40 Imam Nawawi itu disebutkan satu hadis, iaitu kalaulah hamba ini berdoa kepada aku, maka aku akan ampunkan dia. Kalau dia roja, rojak mana penuh dengan rojak. Kalaulah dia ini datang dengan penuh dosa, banyak sangat dosa kan, Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Kalau dia datang kepada aku mana dosanya penuh dunia, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Kalau dia datang berjumpa dengan aku, menemui aku mati dalam keadaan dia tidak bersyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku akan diharapkan aku akan ampun, Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Jadi itu 3 sebab makna nak sebut sini. Banyak lagi hadis-hadis lain yang dalam bab taubah, insya-Allah kan, kepada sahabat-sahabat semua insya-Allah kalau boleh refer, baca bab at-taubah bab at-taubah dalam dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi insya-Allah untuk kalau malas baca boleh tengok video. Kita ada video juga kan yang membacakan kitab Riyadhus Shalihin tu di dalam dalam kuliah ni kan, dalam siri kuliah ni kita ada insya-Allah. Seterusnya, jadi kat sini Allah Subhanahu Wa Taala afara'aital ladzi tawalla. Kemudian seterusnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sekarang ni meminta kepada Nabi dan juga meminta kepada kita semua, iaitu apa? Wahai Muhammad, tak tengok ke kamu? Tak tengok ni maksudnya bukanlah tolong beritahu aku kan, kamu tahu tak? Gitulah kan maksudnya kan, kamu tahu tak? Tolong cerita sikit kat aku, macam mana ni, apa benda ni kan, perangai macam mana, perangai apa?
Allah Ta'ala sebut ni afara'aital ladzi tawalla, menceritakan tentang seorang yang tawalla. Tawalla ni berpaling. Apa maksud berpaling kat sini? Apa maksud berpaling di sini? Ialah ulama-ulama tafsir mengatakan ayat ini sebenarnya ialah berkaitan dengan satu orang di zaman Nabi SAW yang bernama Al-Walid ibn al-Mughirah. Al-Walid ibn al-Mughirah ni of course lah seorang daripada penjahat-penjahat ni, yang gangster-gangster Mekah ni kan, yang mencela, yang tak suka kepada Islam ni. Sekali tu dia datang kepada Nabi SAW, konon-konon dia nak nilah kan, nak belasah, nak apa kan. Dia pun duduklah, jadi dia pun duduklah mendengar kan. Nabi kata dengar dulu. Jadi dia pun duduk mendengar Quran. Bila dia dengar Quran tu, Masya Allah kan, dia dah start meresap dalam hati dia Quran ni kan. Dia dah mula rasa rasa macam nak beriman dah kan. Jadi lepas tu dia balik semula kepada kaum dia. Jadi dia ceritalah apa yang dia dengar. Balik kepada kaum Quraisy lah, gangster-gangster dia ni. Jadi gangster-gangster ni kata, apa dah jadi kamu ni Al-Walid, dia kata kan. Jadi seorang ni cakap lah kepada dia kan, Walid, dia kata kan, kau ni kan tak payah-payah beriman, jangan duk sibuk-sibuk nak beriman lah, kata. Kau jangan nak tinggalkan agama nenek moyang kau nak macam ni kan. Apa lah dia kata, aku tanggung semua kesalahan kau, dia kata. Sedap je kan orang tu cakap kan. Kawan dia tu kan cakap kan, macam lah dia tak ada dosa kan, dia pun dosa banyak kan. Dia tak apa-apa, aku handle dosa kau, kesalahan kau aku handle semua. Kemudian lagi apa dia katakan, aku akan beri duit kepada kau. Macam ni lah, macam-macam jadi janji dia. Jadi ayat ini dikatakan oleh ulama tafsir adalah berkaitan dengan Al-Walid ibn al-Mughirah itulah. Iaitu apa? Kamu tak tengok ke Allah Ta'ala kata, tolong beritahu sikit cerita. Itu ada seorang tu kan, iaitu yang mana dia ni tawalla, dah berpaling dah. Asalnya dekat dah kepada Islam, tiba-tiba tawalla, lari semula. Kemudian Allah Ta'ala kata apa kat sini? Dia kata wa'ata qalilan wa akda. Dia memberi sedikit, lepas tu wa akda, lepas tu tak beri dah. Kan, maknanya kan, asalnya janji nak beri banyak ni, tiba-tiba tak memberi kan tak jadi ada yang kata, tengah tafsir kata, ialah orang yang janji nak beri pada dia tu kan, nak beri pada dia banyak, tiba-tiba tak beri pun. Akda tu maknanya tak beri, maknanya a'ta tu lawan dia akda, tak beri. Wa indahu ilmul ghaibi fahuwa yara. Jadi Allah Ta'ala tanyakan soalan ni, orang-orang yang tak nak beriman, orang yang nak lari daripada Islam tu kan, dia tak nak beriman kan, adakah mereka indahu ilmul ghaib? Adakah mereka tahu ke ghaib ni? Mereka tahu benda ghaib ke? Tak tahu pun kan. Fahuwa yara, dan dia boleh nampak ke benda ghaib tu? Tak nampak pun. Benda ghaib memang tak nampak lah kan. Jadi am lam yunabba bima fi suhufi Musa, am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Allah Ta'ala katakan, mereka ni tak tahu ke apa yang ada? Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa. Mereka tak tahu ke apa yang telah ada di dalam kitab Nabi Musa dan juga kitab Nabi Ibrahim, suhuf Nabi Ibrahim, suhuf Ibrahim. Jadi suhuf Ibrahim ni dan juga kitab Musa ni sangat masyhur lah di kalangan orang-orang Arab Quraisy kan pada masa tu kan. Jadi sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan. Jadi surah A'la pun ada juga kan, suhuf Musa, suhuf Ibrahim, Nabi Ibrahim. Jadi erti di sini Allah Ta'ala tanya kan, kamu tak tahu ke? Mereka tahu, orang Arab tahu kan, orang Arab dah tahu dah sebenarnya kan, apa bahawa apa ni, Nabi Musa ada kitab dia, kemudian Nabi Ibrahim yang mereka sayangi tu, Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim tu, mereka tahu semua kan tu. Jadi apakah mereka tak tahu? Allah Ta'ala katakan am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim allazi waffa, yang telah menunaikan. Mereka tahu sifat Nabi Ibrahim ialah yang menunaikan apa? Menunaikan ketetapan Allah Ta'ala, menunaikan janjinya nak menyembelih gini dan sebagainya, membina Kaabah dan sebagainya kan, yang datang daripada jauh daripada Palestin, datang untuk membina Kaabah, untuk membina Mekah ni kan dan sebagainya. Mereka tahu semua tu kan. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Jadi Allah Ta'ala mentionkan perkara ni kan, dalam kandungan Taurat tu, dalam kandungan suhuf Nabi Ibrahim tu ada sebut benda ni semua kan. Iaitu apa? Ini adalah konsep umum yang ada, yang diguna dalam Islam, yang kita terpakai pada kita sukan, dan memang ni sejak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iaitu dalam kitab-kitab terdahulu pun ada sebut benda ni. Iaitu apa? Alla taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain tidak boleh menanggung dosa orang lain. Kalau orang tu buat dosa, maka orang lain mana boleh, dia lah yang tanggung sendiri. Kau punya pasal kan, kau punya salah kan. Jadi itu konsep tu adalah benda tu berterusan dan sampailah kepada hari ni kan. Maknanya kalau awak buat, jadi Allah Ta'ala sebut dengan benda ni juga berkebetulan juga dengan kisah apa tadi, Al-Walid ibn al-Mughirah tadi. Al-Walid ibn al-Mughirah apa dia?
Dia tu tak nak berislam. Kenapa? Kerana ada kawan dia ni pula cakap sedap-sedap cakap, dia kata apa, aku tanggung dosa kau. Mana boleh, alla tazir wa ziratun wizra ukhra. Oleh kerana itulah kita pada hari ni kan, kalau kita ni kan kata, kalau orang lain dah cakap kepada kita, tak apa aku tanggung dosa kau ke apa, ataupun lah seumpama macam tu kan, maka jangan layan kita buat baik, kita buat jahat, kita tanggung sendiri kan. Jadi oleh kerana itulah, maka kalau kita tinggalkan kebenaran, kalau kawan kita semua tak nak dengar, tak nak bersama dengan kita, contoh kan, contohlah kan, waliyazubillah kan, kawan kita baik, kawan tu dengan kita kan, tapi mereka ni tak nak dengar kebenaran, mereka tak nak terima kebenaran, kita je yang rasa nak terima, so terima kebenaran tu. Apalah yang orang lain, kenapa dengar cakap orang lain kan, kenapa ikut orang lain kan? Mereka tak tanggung dosa kita, kita yang tanggung dosa kita sendiri. Jadi insya-Allah selepas daripada ni, insya-Allah kan, kalau kawan kita tu tak baik, jangan ikut mereka. Kalau kawan kita baik, of course lah kena ikut lah mereka kan, kena ikut lah apa yang baik. Tapi sebab apa? Sebab masing-masing ni akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala bersendirian bukannya orang lain boleh tolong kita kan, ambil dosa kita ke ataupun beri pahala pada kita ke, tak ada kan. Kecuali kita ni buat dosa pada orang, mencela orang dan sebagainya kan. Jadi wa allaysa lil insan illa mas'a. Allah Taala tegaskan lagi kan perkara ni, iaitu apa? Wa allaysa lil insan illa mas'a. Tidak adalah bagi seorang manusia itu melainkan apa yang dia usahakan. Apa yang dia buat itu yang dia dapat. Apa orang lain buat, apa yang dia dapatnya. Jadi sebab tu kena fikirkan kan apa yang kita buat kan. Jangan fikir apa yang orang lain buat. Jangan ikut kalau benda tu jahat Jangan ikut. Kalau benda tu baik, kita ikutlah, of course kan. Dan kita ajak orang kepada kebaikan. Wa allaysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan Allah Taala tegaskan lagi bahawa usaha dia, amalan dia akan diperlihatkan nanti di hari akhirat nanti. Sawfa yura, akan ni kan ada sin, ada saufa. Sin tu dekat, hampir. Saufa ni mungkin lambat lagi kan. Nanti di hari akhirat dia akan diperlihatkan di dalam kitab-kitab catatan. Seterusnya, summa yujzahu al-jaza al-awfa. Kemudian Allah Taala akan balas dia dengan balasan yang setimpal, dengan balas awfa. Awfa makna al-wafi, iaitu orang yang menjelaskan, orang yang membayar, orang yang itu wafa. Jadi bila Allah Taala tersebut sini al-jazaa al-awfa, jaza, balasan, setiap orang tu jangan risau. Walaupun kecil benda tu kan, walaupun kecil benda tu, Allah Subhanahu Wa Taala akan balas. So jangan risau, insya-Allah Allah Taala akan beri balasannya kepada setiap amalan kita walaupun kecil. Akan bertimpat folded lagi kan, berganda-ganda lagi kan, Allah Taala akan beri kepada kita. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan seterusnya Allah Taala kata wa anna ila, ada yang sebut sini, ada yang bacaan sini wa inna ila. Wa inna ada anna. Kita biasanya kita akan baca anna lah dalam mushaf kita, tapi ada qiraat yang membaca inna. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Jalalain. Jadi kata wa anna ila rabbikal muntaha. Kita semua ni akan berakhir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun ada setengah tafsir kata semua urusan adalah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala lah yang menentukan, bukan kita yang menjadi penentukan kan. Kalau hukum macam tu, kita tentu ikutlah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi lah, kamu semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tak boleh nak pergi ke lain. Kamu tak boleh lah mati kemudian tu kamu dilupakan tak ingat. Tak dibangkitkan kerana terlupa. Tak ada catatan hilang ke, tak ada komputer delete ke, tak ada. Semua manusia ni akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa annahu wa adhaka wa abka. Seterusnya dalam ayat 43 ni kita mula masuk kepada satu perkara lain sikit, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala nak menceritakan kekuasaannya. Allah Taala ni berkuasa. Allah Taala ni menjadikan apa saja. Allah Taala ni kan yang memiliki. Allah Taala yang menjadikan. Bukan hanya menjadikan apa yang kita nampak, tetapi Allah Ta'ala juga menjadikan asbab, nama dia. Asbab ni ialah apakah yang menyebabkan seseorang itu buat satu perkara tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan dalam ayat 43 sini. Kita pada hari ini, insya-Allah kan, kita dah nak habis, ada 2 ayat lagi. Ayat 43 ni kan, Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat 43, iaitu 2 perkara. Yang pertama sekali abka, yang kedua ialah adhaka. Abka, adhaka wa abka. Manusia ni ketawa, gembira. Manusia kadang-kadang menangis. Kenapa manusia menangis? Ada sebab dia. Dia tak saja-saja kan menangis kan. Dia tak saja-saja ketawa tu kan. Kalau macam tu kita kata orang gila kan, orang tak betul, orang tak siuman kan. Tapi kalau yang manusia yang biasa ni kan, manusia kita semua ni kan, kita ada sebab kita ketawa. Ada sebab kita ni menangis. Perasaan tengok WhatsApp ke, orang beritahu sesuatu kepada kita ke kan, yang menyebabkan kita teringat satu benda, kita pun menangis.
kita pun ketawa dan sebagainya kan. Jadi semua tu perbuatan kita tu ada sebab dia di belakang dia. Semua yang lahir daripada emosi kita tu ada sebab dia. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa dialah yang menjadikan sebab tu. Bukan perkara itu saja dia menjadikan, tapi sebab tu pun Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan. Jadi kalau kita faham benda ni, masya-Allah kan, kita akan rasa macam indahnya dunia ini kan. Bagaimana kita rasa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala di mana-mana saja kan. Even yang menyebabkan kita dapat berita, yang menyebabkan kita terbaca, yang menyebabkan kita sedih, yang menyebabkan kita ketawa, yang menyebabkan kita menangis, semua itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya. Jadi Allah Taala sebut sini wa annahu wa adhaka wa abka. Nak ceritakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian seterusnya wa annahu huwa amata wa ahya. Sebagaimana dia juga ialah yang mematikan dan juga menghidupkan. Ada orang mati, ada orang hidup, ada orang tak hidup, ada orang semua benda tu ciptaan Allah. Jadi ianya adalah mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dia menjadikan kita ketawa, menjadikan kita ni menangis, maka dialah juga yang menjadikan seseorang itu mati, menjadi seseorang itu hidup dan sebagainya. Jadi insya-Allah setakat tu kita muka surat 527 pada hari ini. Kita akan sambung esok insya-Allah di muka surat 528. Insya-Allah jumpa lagi esok pukul 6.10 pagi Jangan lupa untuk share dengan kawan-kawan Hantar share saja link kepada kawan-kawan semua supaya mereka dapat manfaat. Mereka nak tengok tak nak tengok tu terpulang kepada mereka kan. Tapi hantar saja ke mana-mana yang link kita ni, insya-Allah moga-moga dimanfaatkan. Kalau tidak sekarang, mungkin 10 tahun akan datang, mungkin 100 tahun akan datang. Moga-moga video ni akan kekal insya-Allah kelas kita ini. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.